Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi karrama bani adama wa safa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrat ayunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalati 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk kita dapat berhimpun di dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sampai kita pada muka surat 25 tempoh hari. Pada muka surat 25 1 2 3 4 5 6 7 8 daripada atas, baris yang ke-8 daripada atas, kita sampai kepada ibarat dan tiada mengapa dengan i'tibar muafakat pada nama yang majaziyah jua. Kita kat situ dari 8 daripada atas muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Jam ke berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala al-musannif, dan tiada mengapa dengan ibarat muafakat pada nama yang majaziyah jua, dan yang mustahil itu bahawa adalah bagi hamba itu kudrat yang dapat mengeluarkan dengan dia perkara daripada adam kepada wujud, atau ada baginya yang lain iradat yang am, ta'alluq yang tiada melintangkan dia iradat yang lain, dan menegahkan dia daripada barang yang dikehendakinya, kerana bahawasanya manusia itu apabila berkehendak ia memperbuat sesuatu dilintangkannya oleh irada Allah Ta'ala, dan menegahkan dia daripada barang yang dikehendakinya, dan tiada seorang dapat mengadakan segala perkara atau mengadamkan yang lain daripada Allah Ta'ala. Baik, tempoh hari kita berhenti dekat dikatakan oleh ulama bahawa tiada mengapa kita memakai ibarat yang majaziyah. Dia kata tadi, dan tiada mengapa dengan i'tibar. I'tibar tu maksudnya kita melontarkan ibarat. Tiada mengapa i'tibar muafakat pada nama majaziyah jua. Tempoh hari kalau tuan-tuan masih ingat, kita berbahas pada masalah sekarang kita mengatakan kita ni sekarang pada bab tauhid. Tauhid ni pada kita nak mengatakan kita mengatakan ada Tuhan, dan ada Tuhan, dan kita mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang layak untuk jadi Tuhan. Kalau kita kata saya ada Tuhan, awak pun ada Tuhan, orang tu cakap Tuhan dia sekian sekian sekian, kita pun cakap Tuhan saya sekian sekian sekian. Jadi kalau kita cakap Tuhan kita sekian 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 daripada sifat dia, tetapi daripada segala sifat yang kita cerita tu dia lemah, jadi dia bukan Tuhan. Boleh tak faham? Jadi sekarang ni kita nak mendirikan diri kita sendiri. Maksudnya kita nak mendirikan pendirian kita. Bila orang cakap kita ni orang Islam, Tuhannya macam mana, bagaimana sifatnya. Sekarang kita dah cakap dan kita dah menyabitkan bahawa wujud itu sifat sabit bagi Allah. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Contoh kita kata kudrat, iradat. Kudrat tu Allah berkuasa, iradat tu Allah berkehendak. Jadi tempoh hari kita sampai kepada perkataan darjah yang atas sedikit daripada darjah usuluddin pada mengetahui wujud. Kita suka saya nak ingatkan ya tuan-tuan,
Kita ni sentiasa berada di tengah-tengah. Kita ni sentiasa berada di tengah-tengah. Ada setengah daripada perkataan tengah-tengah tu dengan wusta dalam Al-Quran tu, ummatan wasata. Dalam Quran tu sebut kita ni adalah umat yang tengah-tengah kan. Perkataan wasata tengah-tengah tu kadang-kadang dia maksud tengah-tengah tu ialah di antara dua taraf. Di antara dua taraf. Maksudnya daripada sini dengan sini. Ini taraf yang pertama, ini taraf yang kedua. Di antara dua taraf, ini nama dia tengah-tengah. Katakanlah taraf pertama dengan taraf yang kedua ini jarak dia 3 meter. Jarak dia 4 meter lah, senang, 4 meter. Jadi yang tengah-tengah tu yang dekat 2 meter tu. Dapat faham? Okey. Ada perkataan wasata ataupun perkataan wusta, itu maksud dia tengah-tengah. Tapi ada perkataan wusta ataupun wasata tu maksud dia bukan tengah-tengah, maksud dia yang paling baik. Jadi bahasa Arab dia bukan berdiri atas satu makna. Kalau kita belajar nahwu, waw saja berdiri atas 9 hingga 11 makna. Waw saja. Yang kita tahu apa? Dan, betul tak? Dan. Waw itu ialah dan. Waw bukan dan saja. 9 hingga 11 makna. Jadi perkataan sebiji huruf tu pun boleh jadi sampai 11 makna. Apa lagi kalau perkataan wasata ataupun perkataan wusta. Jadi perkataan tengah-tengah tu ada yang kita pakai, maksudnya di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah kita menilai di Ahli Sunnah tu ialah tengah-tengah. Ada yang kita pakai maksud wasata tu adalah khairiyah ataupun yang baik. Wasata tu maksud dia baik, wasata tu maksud dia tengah-tengah. Baik, sekarang ketika kita memandang di mana kedudukan kita Ahli Sunnah wal Jamaah pada kedudukan dia ketika dia masuk gelanggang yang bercampur dengan ajaran sesat. Contoh saya tunjuk ya. Kita ada ajaran Jabariyah, kita ada ajaran Qadariyah. Qadariyah ya, bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah itu tarikat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Qadiriyah itu jalan betul. Ini Qadariyah. Qadariyah. Yang ini Jabariyah. Jabariyah kata semuanya Allah buat. Semuanya Allah buat. Yang baik pun Allah buat, yang jahat pun Allah buat. Sampai fahaman anak-anak murid dia mengatakan kalau mencuri pun Allah yang mencuri, kalau berzina pun Allah yang berzina. Jadi itikad tu betul ke tak betul? Jawapan dia tak betul. Sebab yang pertama dia meletakkan kekurangan kepada sifat Allah yang pertama, lepas tu dia menghinakan akan agama. Yang kedua, timbul satu kumpulan, dia mengatakan semua yang berlaku atas ketidaksengajaan itu Allah buat, tetapi yang lain semua kita buat. Maksudnya kita yang memilih untuk kita yang buat jahat, kita yang buat baik. Apa tujuan mereka kata begitu? Supaya dia nak tunjuk kepada kita barulah ada faedah Allah jadikan syurga, barulah ada faedah Allah jadikan neraka. Boleh tak faham? Jadi kumpulan tu betul ke tak betul? Tak betul juga. Dia dua-dua tu sebenarnya cerita dia selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu para sahabat menggenggam akidah dengan sebenar-benar genggam. Tetapi apabila agama Islam tu tersebar, jadi orang yang mengajar, yang menyebarkan agama Islam tu bila ditanya orang tak boleh jawab. Jadi ketika mereka menyebarkan agama Islam tu, datang fahaman-fahaman menyerang pendakwah-pendakwah yang belum masak. Jadi fahaman tu dibuatnya kalah pendakwah tadi tu. Kemudian fahaman tu berkembang atas cara berfikir mereka. Jadi sebab tu ada yang mengatakan semuanya Allah, kita tak ada apa-apa. Ada yang mengatakan bukan, semuanya kita yang buat, kan Allah hanya membalas saja. Ada yang mengatakan begitu. Setakat ni boleh faham tak? Okey. Jadi ada dua taraf. Satu bahagian yang mengatakan semua Allah, satu bahagian mengatakan semua makhluk. Boleh? Sekarang kita dekat tengah-tengah. Kita kata semua Allah yang menjadikan, tetapi ada pada kita usaha dan ikhtiar. Itu bahasa yang paling mudah ya tuan-tuan saya sebut ni. Kalau tuan-tuan betul-betul mampu, kita boleh masuk lagi sebenarnya. Tapi saya bagi itu dulu sebab saya tak kenal tuan-tuan. Kalau saya kenal, saya tahu tuan-tuan memang boleh mampu, kita buka lagi. Jadi bahasa mudah, semuanya Allah jadikan, tetapi kita ada pada kita usaha dan ikhtiar. Itu pada masalah takdir tadi tu, takwin, pada masalah takwin. Okey.
kita juga berada di tengah-tengah pada masalah tasawuf. Tasawuf, kita ada orang yang mengatakan tasawuf ni dia kata ilmu yang tak perlu belajar, dan itu satu taraf, satu bahagian. Ada satu bahagian lagi, dia kata tasawuf ni kena belajar sampai tak payah sembahyang. Betul ke tak betul? Tak betul. Jadi bila belajar tasawuf sampai salah akidah, belajar tasawuf sampai tak payah sembahyang, belajar tasawuf sampai apa, sampai mengatakan apa, sampai acah-acah, sampai acah-acah mabuk. Tahu tak acah-acah mabuk? Tasawuf ni, dia ilmu tasawuf ni tuan-tuan, dia ilmu rasa. Rasa ni dia mesti ada mabuk. Tuan-tuan kan kita pernah bercinta, betul tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan tak pernah bercinta? Mesti kita pernah bercinta. Saya rasalah kalau siapa tak pernah bercinta, saya rasa tak normal lah. Siapa tak pernah bercinta. Syekh Ahmad Kiftaro, Grand Mufti Syria, Syekh Ahmad Kiftaro, dia tu Syekh Tarikat Naqsyabandi. Ketika datang kepada dia murid-murid nak ambil tarikat, dia tanya dulu budak tu. Dia tanya budak, dia kata pernah bercinta tak? Budak tu cakap tak pernah. Dia kata kalau tak pernah tak boleh ambil, dia kata. Sebab kalau tak pernah bercinta, hati tak pernah rasa. Kalau tak pernah rasa, nanti dia tak boleh bercinta dengan Allah. Itu cerita dia. Jadi kalau hati tak lembut, tak boleh. Kalau kata Al-Imam Al-Ghazali pula, dia kata barang siapa yang tidak lembut hatinya dengan mendengar suara burung dan dengan mendengar desiran air, tiada lembut. Hati dia keras, tak boleh. Kalau dengar lagu-lagu ke dengar apa, dia tak lembut hati dia. Kalau hati dia tak tersentuh dengan desiran air, dengan bunyi-bunyi burung cuit, dia tak tersentuh, tidak terbuka baginya ilmu tasawuf. Tak boleh dapat. Sebab tasawuf ni ilmu rasa rendah diri, rasa takut, itu permainan dia. Jadi kalau tak ada rasa, hati tak lembut. Hati tak lembut, tak boleh rasa, tak boleh hinggap rasa takut, tak boleh. Sebab kemuncak kita takut. Kemuncak pula apa, kita punya apa, platform kita takut. Kemuncak kita hamdan wa syukran. Itu nanti lagi akan datang disebut dalam Minhajul Abidin ataupun Ihya Ulumuddin. Baik. Jadi ada kelompok tasawuf yang mengatakan, ada kelompok yang mengaji tasawuf, dia kata bukan. Kelompok yang pertama dia kata mengaji tasawuf hanya akhlak saja. Kelompok yang kedua mengatakan tasawuf ni makrifat sampai kenal Allah, sampai tak payah sembahyang. Nampak tak? Dua kelompok. Satu kata tasawuf akhlak saja. Kita di tengah-tengah. Tasawuf dia bukan akhlak. Tasawuf itu adalah ilmu makrifah, tetapi lagi tinggi makrifah seseorang itu, dia akan menjadikan orang yang tinggi makrifah, orang tu tidak akan sampai kepada tinggi makrifah melainkan syariat dia maksimum. Sebab nak memaksimumkan syariat, orang awam tak boleh. Orang awam nak buat, maksud memaksimumkan syariat tu bukan sekadar benda halal haram, tak. Tetapi ada benda-benda sunat, ada benda-benda mubah, yang ada benda-benda sunat yang digelojohi oleh para awliya, ada benda-benda mubah yang pada mereka sensitif, pada orang awam tak sensitif. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan nak nampak, pakai kopiah, pakai serban. Pakai kopiah, pakai serban. Sekarang kita punya banyak guru-guru agama, nak pakai kopiah pun berat, betul tak? Ibarat kopiah tu 50 kilo, sama berat dengan guni simen. Kalau tuan-tuan belajar ilmu hadis, kalau saya tengok, kalau tuan-tuan masih ingat pada perjumpaan kita yang lalu, saya pernah sebut tentang martabat para ulama kan. Dekat martabat para ulama tu, kalau kita betul-betul belajar hadis tuan-tuan, nak tahu orang tu dia tu boleh menanggung hadis ataupun tak boleh menanggung hadis, dia tu amanah ataupun dia tu tak amanah, pakaian dia pun mengikut hadis. Jadi kalau pakaian dia pun mengikut hadis, benda tu pada orang awam sensitif ke tak sensitif? Tak sensitif, sebab benda tu tak perlu kepada orang tak perlu pada orang awam. Orang awam dia engineer, dia kena pakai engineer dia. Dia polis, kena pakai polis dia. Dia askar, kena pakai baju askar dia. Dia apa pekerjaan dia? Kalau dia pesawah, kena pakai baju pesawah dia. Tapi ulama kenapa kena pakai baju orang lain pula? Nampak tak kat situ? Jadi ulama dia kena sensitif dekat situ. Jadi nak sebutnya, kalau seseorang tu banyak syariat dia belajar, kemudian tasawuf dia masuk, hati dia sangat lembut, sampai benda-benda yang halus pun dia lembut, dia sensitif. Dia sensitif. Jadi bila dia sensitif, baru dia boleh naik makam makrifah. Jadi bila dia naik makam makrifah, tidak sampai orang yang makam makrifah melainkan dia punya apa? Melainkan dia punya syariat dia maksimum. Jadi nak sebut,
di sisi kita yang tengah-tengah, kita mengatakan ilmu tasawuf itu adalah ilmu makrifah, tetapi bukan sampai meninggalkan syariat macam yang belah sini tadi. Boleh faham tak? Yang belah sini pula dia kata tasawuf tu akhlak je, buat baik dengan orang, itu tasawuf. Kita bukan macam tu. Tuan-tuan nak kena faham tu. Sebab sekarang ni guru bertebar, tapi yang mencakap tentang yang ahlinya tak banyak. Guru yang bercakap banyak, tapi yang ahli tu tak banyak. Jadi ada yang mengajar tasawuf tapi dia kata tasawuf tu akhlak. Tasawuf dia bukan akhlak, tasawuf barang dalam. Akhlak, kita ni akhlak tuan-tuan boleh keluar daripada boleh keluar dia tu boleh datang daripada dua tempat. Yang pertama, akhlak boleh datang daripada ilmu. Yang kedua, akhlak datang daripada tasawuf. Apa maksud akhlak datang daripada tasawuf? Akhlak tu datang daripada makrifah. Kalau akhlak tu datang daripada ilmu, dia belajar hadis tu cakap hormat orang tua, kan? Dia pun hormat orang tua sebab dia dapat daripada pengetahuan. Boleh dapat? Kalau dia mendalami tasawuf, dia tu liputkan diri dia tu dengan ilmu syariat, ilmu agama. Kemudian dia asah diri dia tu dengan perasaan, dia asah diri dia dengan zikir, dia mewarisi rasa. Bila dia berhadapan dengan orang tua, dia menghormati orang tua bukan sebab suruhan hadis, tapi sebab perasaan yang membesarkan orang tua tu. Faham ke tak faham? Jadi ada dua cara keluar. Akhlak tu boleh keluar dengan cara ilmu, akhlak tu boleh keluar dengan saja perasaan. Jadi perasaan tu datang daripada asahan, datang daripada tempaan, datang daripada riyadhah, datang daripada apa? Latihan yang kuat. Baru perasaan tu datang. Tanpa latihan benda tu tak datang. Dia senang je kaedah sifir kita tuan-tuan. Siapa susah dia hebat, siapa senang dia tak hebat. Jadi tempaan tu mesti tempaan yang susah, orang tu mesti menanggung balak. Sebab tu kita ada sunnatullah, kan? Tapi kita juga ada sunat anbiya. Ada satu lagi jangan lupa, kita ada sunat aulia. Kita ada sunnatullah, apa yang berlaku di dalam alam itu namanya sunnatullah. Kita ada sunat aulia, kita ada sunat anbiya. Sunnah anbiya ialah apa yang kita dapat daripada lidah dia dan apa kita dapat daripada pengakuan dia dan apa kita dapat daripada perbuatan dia. Ada satu lagi, sunnat aulia, sunnah para wali. Apa di sunnah para wali? Sunnah para wali ialah menanggung balak. Sebab tu bukan senang nak jadi orang benar kalau kita tidak tak diuji. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, adakah orang-orang beriman tu rasa dia akan dilepaskan bila dia cakap amanna wa hum la yuftanun? Dia cakap kami beriman, adakah dengan cakap aku beriman je Allah lepaskan kita? Tak, wa hum la yuftanun, selagi Allah tak uji. Jadi itu sebabnya saya kata tuan-tuan, tasawuf ni ilmu perasaan. Dia mesti ada mainan dengan ujian, dia mesti ada mainan dengan balak, dia mesti ada mainan dengan kesusahan. Dia kena ada mainan kat situ. Sampai hati dia sangat sensitif, sampai benda-benda kecil pun dia sensitif. Baru dia tu boleh menanggung syariat. Baru dia tu dikatakan sufi, baru dia tu dikatakan ahli ma'rifah, baru dia tu dikatakan ahlillah, baru dia tu dikatakan arif billah. Jadi kalau dia tak ada kat situ, bukan. Jadi kita sekarang dekat tengah-tengah, nampak ya? Tadi dekat akidah ada yang mengatakan Allah saja buat, ada yang mengatakan makhluk buat. Kita dekat tengah-tengah. Kita kata Allah buat semua, tetapi manusia ada usaha dan ikhtiar. Kenapa kita kata manusia ada usaha dan ikhtiar? Supaya tidak jadi agama ni jadi benda yang keji. Supaya tidak orang tu melakukan zina, dia kata Allah yang berzina. Supaya tidak orang tu mencuri, dia kata Allah yang mencuri. Itu tujuan dia. Jadi kemudian pula pada masalah tasawuf kita ada juga, ada yang mengatakan tasawuf tu akhlak, ada yang mengatakan tasawuf tu makrifat. Dia ni dah macam betul, tapi makrifat sampai tinggal syariat. Boleh nampak? Sekarang kita dekat tengah-tengah. Kita mengatakan tasawuf itu ialah perasaan, tasawuf itu adalah makrifat, tetapi tidak meninggalkan syariat. Bahkan orang yang ahli makrifat itu lebih maksimum syariat dia daripada orang awam. Mana boleh dia ahli makrifat tapi dia tinggal sembahyang. Ahli makrifat tapi syariat lebih buruk daripada orang awam. Mana boleh gitu? Kalau ahli makrifat, syariat dia mesti lagi tinggi daripada orang awam. Jadi itu dua perkara ya tuan-tuan. Okey. Jadi bila saya dah tunjuk tuan-tuan, kita ni berada di tengah-tengah. Nampak ya? Jadi sekarang kita berbahas tempoh hari pada masalah kita kata pada masalah wahdaniyah ni, kita kata musannif mengatakan boleh memakai ibarat yang majaziyah. Maksudnya kita kata Allah wujud, kita pun wujud. Kalau tidak, sepatutnya kita tak boleh cakap kita wujud. Kita kata Allah je wujud. Sebab apa kita tak boleh kata kita wujud? Sebab wujud tu adalah satu sifat. Apa maksud wujud?
Wujud tu adalah al-halu wajibul lidzat ma damatiz zat mu'allalah ghairu mu'allalah bi'illatin. Wujud itu adalah satu sifat yang mana sifat itu berada pada satu zat yang wajib wujud. Wujud tu adalah satu sifat yang wajib bagi satu zat selama mana zat itu tidak dikeranakan oleh satu kerana. Ini tempoh hari saya dah sebut ya. Jadi saya tak cerita panjang lagi. Jadi zat yang tidak dikeranakan oleh satu kerana hanya Allah. Boleh dapat? Dapat ya? Hanya Allah. Jadi sebab tu kita sebenarnya wujud kita wujud majazi. Itu bahasa yang senang nak faham. Wujud kita wujud majazi. Okey, sekarang kita tunjuk pada masalah sifat yang lain pula, iaitu sifat mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat ya. Okey, kalau kita kata sifat wujud itu sebenarnya sifat yang layak bagi Allah, yang sebenar-benar layak. Manusia tidak layak memakai nama sifat wujud secara hakiki. Jadi begitu juga mesti pada masalah mendengar. Manusia tidak wujud bahkan dia diwujudkan. Makhluk tidak melihat bahkan dia diperlihatkan. Kalau kita tengok, kalau kita kata manusia tidak melihat, agak-agak sekarang ni akal kita boleh tak fikir? Cuba tuan-tuan fikir dulu. Rasa-rasa macam tak boleh kan? Sebab tuan-tuan kata sekarang saya melihat ni, saya nampak kan? Sebenarnya dalil dia ada pada akuan yang Allah jadikan. Kalau tuan-tuan baca tarikh Baghdad ataupun tarikh Sayyidina Umar, tengoklah dekat mana-mana riwayat, kisah tu masyhur dan sahih riwayatnya, menceritakan tentang Sayyidina Umar ketika berkhutbah di Madinah dan Sariyah ketika itu berada di Iraq. Ketika itu Sariyah adalah panglima perang. Dia itu sebenarnya sebelum masuk Islam, kalau dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidhur Rahmani, Syekh Abdul Qadir, dia menceritakan tentang Sariyah itu siapa. Sariyah tu sebenarnya sebelum Islam dia tu panglima orang kafir. Jadi panglima, bila dah masuk Islam, dia pun jadi panglima orang Islam sampai zaman Sayyidina Umar. Bila sampai zaman Sayyidina Umar jadikan dia tu panglima perang. Jadi jadikan panglima perang, hantar pergi perang dekat Iraq. Bila hantar pergi perang dekat Iraq, Sayyidina Umar ni, dia ketika itu dia berkhutbah di Madinah. Bila dia berkhutbah di Madinah, sedang dia berkhutbah, dia nampak tentera dia yang Sariyah tadi tu kena kepung. Dia tu didatangi oleh tentera musuh lah, nak dikepung. Jadi Sayyidina Umar ketika itu dia sebut ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Jadi dia kata ya Sariyah, naik atas bukit. Tujuan dia bila naik atas bukit, kita lah menang. Maksudnya apa? Sebab orang akan datang daripada bawah, betul tak? Bila kita duduk dekat atas, siapa naik kena. Faham tak saya sebut? Kalau zaman sekarang memanglah tak ada apa-apa. Kita duduk atas kena pemandu. Ni zaman dulu. Kalau zaman sekarang naik atas ke bawah ke sama aja, sebab pemandu dia ada GPS tracker dia. Jadi kata Sayyidina Umar, ya Sariyah Jabal, wahai Sariyah, naik atas bukit, kata dia. Jadi Sariyah pun naik atas bukit dan Sariyah ketika itu menang peperangan tu. Jadi ketika Sayyidina Umar berkhutbah tu, yang dia menjerit ya Sariyatul Jabal, sekarang dipandang dengan apa tuan-tuan? Dia dekat Madinah, Sariyah dekat Iraq. Jadi sebenarnya kalau kita kata saya melihat, betul tak? Saya melihat sebab kita rasa kita melihat dengan mata, betul tak? Betul ke tak betul? Kita melihat dengan mata. Kalau tuan-tuan ingat pada mukadimah awal dulu, kita melihat dengan dua perkara, iaitu apa dia? Cahaya dan warna. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan ya. Kalau ingat bawah boleh main kat atas. Kalau tak ingat nanti tak boleh main, nanti pening. Kita melihat dengan cahaya dan warna. Okay, sekarang ni itu dari sudut adat. Kalau dari sudut akal, kita tak melihat dengan cahaya dan warna. Orang buta pun boleh melihat, orang celik pun boleh melihat. Kalau ikutkan keadaan yang Sayyidina Umar ada, kemampuan yang dia ada, boleh tak seseorang yang berada di Madinah dia nak nampak perihal yang berada dekat Iraq? Jawapan dia tak boleh. Kita dekat sini, kita nak nampak apa yang berada dekat mana, kat Petronas ke? Boleh nampak? Tak boleh nampak. Tetapi benda tu dari sudut adat tak nampak. Dari sudut akal boleh tak nampak? Cuba tuan-tuan fikir. Dari sudut akal boleh tak nampak? Okey, sekarang saya bagi contoh ya. Api dari sudut adatnya api membakar kan. Tapi dari sudut akal, api boleh tak satu orang dia tu tak terbakar di api. Contohnya macam Nabi Ibrahim dicampak dalam kawah kan, dia tu tak terbakar. Jadi dari sudut akal boleh terima tak api tak membakar? Boleh. Sebab apa akal boleh terima? Sebab akal kata yang membakar bukan api, yang membakar Allah. Boleh dapat? Adat kata yang membakar api. Sebab tu adat tak terima. Yang terima ialah akal. Akal kata yang membakar ialah Allah. Boleh dapat?
Okey, tadi api, sekarang transfer ke penglihatan. Sayyidina Umar dari sudut adat tak boleh nampak dekat Iraq, boleh? Dari sudut adat. Tapi dari sudut akal, boleh tak Sayyidina Umar nampak? Boleh, sebab yang menampakkan bukan mata yang menampakkan Allah yang menampakkan. Yang menampakkan Allah. Jadi oleh kerana tuan-tuan dah dapat ibarat tu, jadi dekat situlah ibarat kita, manusia tidak bersifat, dia tu dipersifatkan. Manusia tak melihat. Kita ni sebab Allah bagi lihat, satu kita lihat. Kalau tidak, kita tak ada. Sebab sifat melihat tu sebenarnya yang layak secara hakikat pada Allah. Boleh tak faham tak tu? Jadi walaupun kita kata sifat tu sifat hakikat Allah, tetapi kita tak sampai mengatakan, oh kalau macam tu sifat semua Allah, kita tak payah semayang sebab kita tak ada sifat. Faham tak? Kita tak sampai macam tu kan? Nampak tak? Jadi itu akidah yang betul kita dapat. Kalau satu orang tu, kalau orang tasawuf, kalau yang betul-betul musyahadah, memang dia nampak semua Allah. Bukan dia kata Tuhan Allah, bukan begitu maksud dia. Dia memang itu dulu yang perasaan yang dia nampak. Saya turunkan sikit tuan-tuan. Saya turunkan sikit. Dia mula-mula perjalanan para awliya ni, mula-mula perjalanan dia ialah panggilan, dakwah. Panggilan ni bukan dia berdakwah, bukan. Dia dapat seruan tu. Aku nak jadi hamba Allah. Dia rasa macam tu. Sebab dia rasa walaupun aku orang Islam, tapi aku rasa macam aku ni hamba nafsu, aku begitu, dia kata. Jadi sekarang datang panggilan pada dia, dia kata aku ni sekarang nak jadi hamba Allah. Bila dia nak, itu seruan pertama sekali, tangga pertama dia akan dapat. Dan tangga ni bukan semua orang dapat. Seruan tu nak jadi hamba Allah, bukan semua orang dapat. Jadi siapa yang dapat seruan, itu tangga mula-mula sekali dia kena lalu. Dan bukan semua orang dapat, tetapi bukan pula semua orang dapat memelihara perasaan tu. Bila once dia dah dapat, dia kata aku nak jadi hamba Allah. Dekat situ jalan pertama dia taubat. Dia kena pergi dulu masuk alam tu. Alam taubat. Maksudnya dia dengan perasaan dia masuk alam taubat. Lepas dia masuk alam taubat, dia kena masuk satu pintu lagi, pintu ilmu. Sebab bila dia nak bertaubat, dia mesti menjabar, dia mesti menutup, dia mesti menampal balik kesalahan dia yang dulu, yang sembahyang dia, yang mandi dia, yang apa dia, semua kena jabar balik. Boleh faham? Tak dapat dia nak tutup benda tu semua melainkan dengan ilmu. Lepas dia dapat ilmu, baru dia beramal. Lepas dia beramal, dia karam. Pintu pertama karam ialah kesusahan dan keperitan. Lepas dia dapat kesusahan dan keperitan sampai 4 lapis, selepas 4 lapis dia tu dibukakan, nama dia kasyaf. Kasyaf ni rendah sikit je daripada yang tadi tu, yang nampak Allah aje. Maksudnya nampak Allah, maksudnya semuanya nampak, semuanya kaitan dengan Allah aje. Kasyaf ni dia nampak terbuka pada dia alam kubur 24 jam. Barulah dia tu boleh dikatakan orang yang disebut dalam khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan dalam khutbah kita bukan, ya wahai orang-orang yang hadir, hendaklah bertakwa oleh kamu kepada Allah, kan? Dekat situ baru sampai takwa dia tu. Sebab dia dah terbuka hijab. Bila dia terbuka alam kubur, baru dia tu memiliki ketakutan yang disebut takwa tadi. 24 jam dia dapat itu perasaan, barulah dia boleh menakutkan orang. Bila dia dah ada benda tu, hijab tu dah terbuka, dia dah takut, baru dia boleh takutkan orang. Kalau tak takut, pakai kitab ni nak nakutkan orang, memang tak dapat. Pakai kitab ni kita baca hadis-hadis kan, orang dengar takut, orang balik tak takut dah. Betul tak? Tapi kalau kita dapat daripada rembesan nur seorang guru, seseorang yang memang dia dah terbuka kasyaf tu, takut tu akan sampai. Jadi orang yang sampai kepada takut tu, terbuka kasyaf dia tu, barulah dia boleh mampu menakutkan orang. Jadi kasyaf tu sedikit, itu baru dia nampak alam kubur. Dia belum nampak alam yang lain. Boleh faham tak tuan-tuan? Sekarang ni kebanyakan kita bila sebut pasal kasyaf, yang kita ingat apa? Kasyaf ni nampak hati orang, nampak sana, nampak sini, betul tak? Boleh tengok tembus macam Superman. Kita fikir gitu. Sebenarnya kasyaf yang dikendaki ialah takwa. Dia buka alam lain dulu, baru dia boleh pimpin orang. Bila dia dah buka alam kubur, baru dia boleh buka hati murid, baru dia boleh tahu murid ni apa dalam hati dia. Sebab dia bertugas untuk memanggil murid tu kembali kepada Allah. Dapat faham tak? Jadi itu permainan ataupun tangga-tangga dia. Jadi itu sedikit bawah daripada yang atas tadi yang mengatakan Allah itu, manusia ni ibarat secara hakikinya dia tidak bersifat, Allah bersifat. Allah wujud hakiki, kita wujud majazi. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan ada barakah.
Tapi saya sebutkan perkara ni sebab apa? Sebab sekarang ni dah viral sangat perkara-perkara yang sesat. Jadi terpaksa sebut juga. Kalau tidak saya tak sebut dekat tempat umum. Biasa saya sebut dekat kelas atas, dekat Sirul Asrar. Sebab dekat situ nak sebut khusus sikit. Cuma sebab benda ni dah viral, kita kena sebut. Jadi maksudnya kita mengatakan kita ni dipersifatkan. Kita mengatakan kita tidak melihat, makhluk ni tidak melihat, tetapi makhluk diperlihatkan. Okey, boleh dapat? Ceritanya macam kita Sayyidina Umar tadi. Boleh tak dapat takat tu? Dapat ya? Okey, barulah kita masuk bawah. Kemudian dia kata mustahil jua dan mustahil dan yang mustahil itu bahawa adalah bagi hamba itu kudrat yang dapat mengeluarkan dengan dia perkara daripada adam kepada wujud, atau ada baginya yang lain iradah yang am ta'alluqnya, yang tiada meletakkan dia iradah yang lain dan melintangkan dia daripada barang yang berkehendak, daripada barang yang dikehendakinya. Kerana bahawasanya manusia itu apabila berkehendak ia memperbuat sesuatu dilintangkan oleh irada Allah, Taala, dan menegahkan dia daripada barang yang dikehendakinya, dan tiada seorang dapat mengadakan segala perkara atau mengadamkan yang lain daripada Allah Taala. Baik. Jadi sebut musannif, dia kata yang pertama bila kita masuk kepada wahdaniyah, kita nak kena tahu bahawa tidak ada satu makhluk mempunyai kudrat yang boleh menjadikan sesuatu tu daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tak ada. Contohnya dekat pahaman Mu'tazilah yang salah, ketika Mu'tazilah mengatakan api itu ada kudrat. Mu'tazilah kata api itu ada kudrat. Kita tak kata begitu ya. Jadi kena ingat, kita kata kudrat Allah semua. Jadi Mu'tazilah kata api itu ada kudrat, sekira-kira dia boleh meletakkan kudrat dia bila nak jadi panas, bila nak jadi sejuk. Tetapi dia pakai apa? Dia pakai Al-Quran juga. Dia kata sebab dalam Quran kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kan? Dalam Quran sebut ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebab kata Allah kata kepada api, wahai api, jadikanlah diri engkau itu sejuk dan selamat bagi atas Ibrahim. Jadi dekat ayat tu dia cakap, Allah mengatakan wahai api, jadikan diri kau sejuk, jadikan diri kau tu sejuk supaya Nabi Ibrahim jadi selamat. Jadi daripada ayat tu Mu'tazilah dapat pahaman sesat daripada itu. Sepatutnya Quran dapat sesat ke dapat hidayat? Sepatutnya dapat hidayat, tapi Mu'tazilah terbalik. Jadi dia faham api ada kudrat. Dia faham makhluk tu ada kudrat. Dia boleh mengatur diri dia sendiri bila nak jadi panas, bila nak jadi sejuk. Di sisi kita, api tak ada kudrat. Yang memanaskan dia Allah, yang menyejukkan dia pun Allah. Boleh tak faham? Boleh ya? Faham tak tu? Sebab kalaulah ada sesuatu yang lain daripada Allah ada kudrat, bererti akan ada sesuatu yang boleh terjadi tanpa urusan Allah. Faham tak? Kalau ada benda lain, Allah ada benda lain yang boleh, dia ada kudrat, dia ada kuasa sendiri kan. Jadi dia boleh mengatur sesuatu, benda tu dia boleh jadikan tanpa pengaturan Allah. Boleh dapat? Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah menafikan kudrat tu ada pada api ataupun ada pada makhluk. Okey, kemudian bawah tu pula disebut, dan juga kita nafikan jikalau satu orang hamba itu dia ada iradat. Ini sifat juga ya, dia ada iradat, yang mana iradat dia itu tidak dilintangi oleh iradat yang lain. Maksudnya dia ada iradat, yang iradat dia itu tidak dilintangi oleh iradat Allah. Iradat tu maksudnya kehendak. Kita ada kehendak tak? Kita berhenti sekejap memberi laluan azan. Lapan 46. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil 10 minit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Kita sambung semula. Tadi ada dua ibarat ya, ingatkan, fokuskan. Ibarat dia yang pertama dia kata pada masalah kudrat, kemudian yang kedua pada masalah iradat. Baik, dia juga kata tadi kudrat tidak boleh ada yang ada kudrat sebab nanti
sesuatu yang ada kudrat dia sendiri itu dia boleh melintang daripada apa yang daripada perbuatan Allah. Tak boleh jadi begitu. Begitu juga dengan iradat. Sekarang dia kata iradat tidak boleh bagi manusia itu, ataupun sebenarnya bukan daripada manusia, tidak boleh ada pada alam itu yang selain daripada Allah dia memiliki iradat yang sekira-kira iradat dia itu tidak dilintang oleh iradat Allah. Maksud sebenarnya dia tidak memiliki iradat sebenarnya, sebab Allah yang mengiradatkan dia. Maksudnya Allah yang memperkehendakkan, Allah yang mempersifatkan. Jadi kita mesti mengiktikad pada masalah wahdaniyah, sesuatu itu tidak mempunyai iradat yang tidak dilintangkan dengan iradat Allah. So, contohnya satu orang dia nak ke masjid. Jadi dia nak tu kehendak. Tetapi bukan kehendak dia itu menjadikan apa? Bukan kehendak dia itu adalah kehendak hakiki. Kehendak hakiki adalah kehendak Allah. Jadi katakanlah dia nak berkehendak, kemudian dia pun berjalan. Dia nak sampai masjid tapi tak sampai. Sebab apa tak sampai? Mungkin dia terjatuh, kemudian dia pun terpengsat, maka tak sampai. Jadi iradat dia itu tadi dilintang oleh iradat Allah. Allah menghendaki dia itu rehat, tetapi pahala jalan. Niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang itu terlebih baik daripada amalannya. Dia niat nak pergi masjid, tapi Allah suruh dia rehat. Allah nak dia rehat. Allah iradat, Allah berkehendak untuk dia rehat. Jadi Allah jatuhkan dia, Allah pitamkan dia, dia pun pengsan duduk rumah rehat. Pahala di masjid tadi jalan dapat pahala pergi masjid walaupun tak pergi. Jadi dekat situ nak menunjukkan dia nak pergi masjid, Allah nak dia rehat. Boleh dapat? Dia kehendak nak pergi masjid, Allah kehendak dia rehat. Allah kehendak dia rehat. Jadi hakikat kehendak sebenarnya ada pada Allah, bukan ada pada dia. Ini juga setengah daripada pegangan kita yang kena pegang betul-betul, sebab nanti kita akan tersalah juga dengan Mu'tazilah pada masalah kehendak juga. Sebab Mu'tazilah antara rukun pengajian dia ataupun rukun ilmu dia mengatakan Allah itu mesti melakukan kebaikan dan Allah mesti bersifat memperbaiki salah dan aslah. Maksudnya Allah mesti berbuat baik saja dan Allah mesti sifat memperbaiki. Berarti ada orang Allah nak jadikan, kalau ikut fahaman Mu'tazilah, Allah jadikan makhluk ni ikut mereka lah, dia nak jadi Islam ke tidak. Tapi Allah seru dia kepada Islam. Kemudian dia pun jadi kafir. Jadi kafir. Tugas Allah untuk mengislamkan dia. Sekarang ni dia jadi kafir, siapa yang jadikan? Dia ke Allah? Tuan-tuan nampak tak? Kena main sikit lah, kena main sikit. Kalau tak main memang tak nampak. Sekarang ni dia kafir, Allah jadikan ke dia yang jadikan sendiri? Kalau ikut akidah kita Allah jadikan, kan? Allah yang jadikan. Jadi Allah jadikan dia tu sekarang, Allah nak dia jadi kafir ke Allah nak dia jadi Islam? Kalau ikut akidah kita, macam mana Maman? Macam mana, tak ingat? Azmi ingat? Jadi Allah nak jadikan dia kafir. Sebab mustahil Allah nak jadikan dia Islam, tiba-tiba dia jadi kafir. Kalaulah Allah nak jadikan dia Islam, tiba-tiba dia jadi kafir, bererti Allah tak power. Nampak tak situ? Berarti apa yang Allah nak buat tak jadi. Jadi itu itu permainan dekat iradah, dekat perenggan yang dekat ibarat yang bawah tu. Jadi kita punya permainan tadi dekat kudrat dengan iradat. Dekat kudrat tadi sama juga, sifat tu adalah sifat Allah secara hakiki. Sebenarnya pada semua sifat tu adalah sifat Allah secara hakiki dekat kudrat dan juga dekat iradat. Hanya saja saya singgungkan sikit pada pembukaan kuliah kita tadi dengan penutup kuliah kita yang tempoh hari, iaitu pada masalah wujud. Pada masalah wujud, sebab kait wujud tu sifat, kudrat pun sifat, iradat pun sifat. Bila kita kata kita nak mengesakan Allah, kita ada mengesakan Allah pada zat, kita ada mengesakan Allah pada sifat, dan kita ada mengesakan Allah pada af'al. Itu peringkat usuluddin lah yang kita akan bahaskan satu persatu. Nanti insya-Allah lagi akan datang kita buka pula yang bawah ni. Jadi kesimpulan yang saya sebut ya, kesimpulan tadi kita mengiktikadkan sifat itu secara hakiki pada Allah. Kita hanya menisbahkan sifat kepada kita secara
majazi. Sekira-kira kita tidak boleh menyesatkan ahli sufi kalau dia mengatakan yang wujud hanya Allah. Sebab ta'rif wujud ialah memang al-halu wajibul lidzat madamat dzat ghairu mu'allala bi'illatin. Itu maksud dia. Boleh faham? Faham tak faham? Jadi sifat secara hakiki kepada Allah, kita ni wujud secara hakiki ialah Allah, kita ni wujud majazi. Tuan-tuan pegang tu je lah. Saya nampak yang tak faham banyak ni. Takut jadi lain berarti kan. Jadi kita ni wujud majazi. Macam tu cerita dia. Okey, begitu juga dengan sifat yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala sabahna wa tarakunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna ya Allah bil fahmi wa radul ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini masjid dan diberi berkat kepada isi ini masjid dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah kepada qaryah ini masjid dan diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Umar Saifi, diluaskan akan kesehatannya dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Al-Habib Abu Bakar Masyhur dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Said Umar Al-Kaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah menginfakkan dirinya, hartanya, tenaganya dan makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis yang seperti ini. Dan sampaikanlah juga pahala majlis yang kami adakan ini, yang saya adakan ini, kepada roh Haji Ramli Senawi, mudah-mudahan diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana yang susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.